Assalamualaikum dan apa khabar semua? Selamat datang kembali ke FTV, satu-satunya saluran yang memaparkan berita otomotif tempatan dan dunia setiap hari. Hari ini Jun 17 dan berita pertama kami ialah berdasarkan trafik yang kami lihat pada video pengumuman pengambilan tempahan untuk RAV4 minggu lalu. Jelas model ini sangat dinanti-nantikan oleh pembeli dan hari ini ia akan dilancarkan secara maya. Tunggukan video pandu uji pendek kami bersama SUV popular ini pada pukul 10.45 pagi nanti. Jangan lupa ya, tekan butang bell tu supaya anda mendapat notifikasi apabila kita dah mulakan premiere nanti. Seterusnya, BMW telah melancarkan jentera SUV X5 varian hybrid yang digelar X5, X-Drive, 45e, M Sport. Oh, panjang namanya. Produk ini adalah salah satu lagi langkah BMW untuk mengurangkan pencemaran yang dihasilkan oleh produk mereka dalam program yang diberi nama Joy Electrified by Eye. Model hybrid mewah ini dipasang di kilang mereka di Kulim dan teras produk ini ialah sistem pacuan hybrid yang menggabungkan enjin petrol 6 silinder berkapasiti 3 silinder dengan teknologi BMW iDrive. Gandengan ini menjana 290 kW ataupun 394 kuasa kuda dan punca tork gabungan pula ialah 600 Nm. Ia boleh menghasilkan kelajuan tertinggi 235 km sejam. Pecutan abad dicapai dalam masa 5.6 saat sahaja. Dalam mod elektrik sepenuhnya, kenderaan ini boleh dipandu sejauh 77 km dengan bateri dicharge penuh. Pacuan elektrik mampu mencatat kelajuan tertinggi sekitar 135 km sejam. Ini menjadikan X5 ni agak sesuai untuk mereka yang hanya pergi balik ke kerja. 77 km tu mungkin cukup untuk mereka yang tinggal tidak terlalu jauh daripada tempat kerja dan boleh guna kereta seminggu tanpa mengisikan minyak. Hanya hujung minggu saja perlu menggunakan minyak. Menurut BMW, ia menggunakan lebih kurang 2.5 liter untuk setiap kilometer serta emisi karbon bertahap rendah pada tahap 56 gram setiap kilometer. Ini dalam keadaan ujian lah. Jentera ini dilengkapkan dengan transmisi 8 kelajuan yang ditala khas untuk sistem pacuan hybrid. Sistem X-Drive bermaksud ia menghantar kuasa ke semua roda, sistem pacuan semua roda lah. SUV mewah ini datang dengan sistem gantungan udara bagi menjana keselesaan maksimum tanpa kompromi kepuasan pemanduan. Ciri-ciri menarik lain termasuk lampu depan adaptif LED dengan BMW Selective Beam yang boleh high beam tapi tak silau tu. Lampu kabus LED di depan, kidney grill khas, set roda alloy ringan M bersaiz 20 inci yang digelar Star Spoke 740M. Ia juga datang dengan brake M Sport. Kabin pula dihiasi dengan upholstery kulit Vernasca. Di samping pelarasan kerusi elektrik, ia juga dipersembahkan dengan steering M, kawalan iklim 4 zon, sistem bunyian Harman Kardon berkuasa maksimum 464 watt dan 16 pembesar suara. Penumpang belakang diberi skrin 10.2 inci sebagai sebahagian daripada package Rear Seat Entertainment Professional. Bagi yang berminat, BMW Malaysia menawarkan pakej pembiayaan belon dengan bayaran ansuran bermula RM5,028 sebulan dengan duit muka 20% dan tempoh pembiayaan 5 tahun. Ia datang dengan waranti tanpa had pembatuan bertempoh 5 tahun oleh BMW serta program servis berjadual percuma. Tinggal isi minyak je. Waranti bateri pula bertempoh 8 tahun untuk bateri hybrid ataupun 160,000 km yang mana lebih awal lah. Program waranti tayar selama 24 bulan, bantuan tepi jalan dan hotline kemalangan oleh BMW, aplikasi mudah alih BMW Group Loyalty Plus dan servis dalam talian. Harga jualan atas jalan tanpa insurans ialah RM440,745. Lagi dengan BMW, kali ini di pentas global, di mana Munich baru saja memperkenalkan model M5 dan M5 Competition yang dikemaskinikan untuk tahun 2020 lah. Terkenal sebagai sedan sukan, kali ini ia diperbaiki dengan penyerap hentakan yang dipinjam daripada BMW M8 Grand Coupe. Manakala M5 Competition pula diberikan chassis yang ditala semula bagi menghasilkan pemanduan yang lebih jitu pada had pemanduan yang lebih tinggi. Perubahan reka bentuk luaran termasuk kidney grill yang lebih besar dan reka bentuk bumper depan dan yang lebih agresif dengan lubang angin tepi dan bawah yang lebih besar.
Reka bentuk bumper belakang juga dikemas kini dan BMW menawarkan kemasan hitam bagi menjadikannya lebih ranggi dan sporty. Ini termasuk gurney flap di atas boot. Gurney flap tu benda yang kecil, macam nampak macam spoiler kecil selalunya ada kat ujung bucu boot tu. Namanya gurney flap sebab ia direka oleh pemandu terkenal Dan Gurney dan digunakan untuk meningkatkan tekanan udara yang dijana oleh aerodinamik kereta. Dia tambah downforce lah. Kabin baru model ini dilengkapkan dengan skrin tengah lebih besar, kini berukuran 12.3 inci bagi memudahkan pemandu melihat fungsi. Penambahbaikan pada butang M juga dilakukan bagi memudahkan pemandu mengatur cara sistem pacuan mengikut kehendak persendirian. Untuk versi competition pula, mod litar boleh dihidupkan dengan menekan butang M untuk beberapa saat dan mengikut prosedur pengesahan. Mod litar ni ia mematikan semua sistem keselamatan, semua sistem bantuan pemandu dan semua ciri keselesaan. Di samping dia memelahankan bunyi daripada radio dan juga mematikan skrin tengah. Ini untuk membantu driver lebih fokus kepada pemanduan. Di bawah enjin, di bawah bonet, enjin V8 yang sama menjana 600 kuasa kuda untuk M5 biasa dan 625 kuasa kuda untuk varian competition. Angka ni sebenarnya tidak berubah daripada sebelumnya. Torque maksimum untuk kedua-dua jentera ni ialah 625 Newton dari 1800 RPM. Dan graf ini mendata sehingga 5600 RPM untuk model M biasa dan ke tahap 5860 RPM untuk M5 competition. So, you boleh push the car harder, longer. M5 Competition dia diberikan rim 20 inci sebagai piawai, manakala M5 biasa dilahirkan dengan rim 19 inci. Kedua-dua varian ini datang dengan tayar depan dan tayar belakang yang saiz berbeza, belakang lebih lebar daripada depan lah. Harga di Germany bermula pada 120,900 euro untuk M5 biasa dan 129,900 euro untuk M5 Competition. Ini pula berita daripada Mazda yang memperkenalkan pickup BT50 terbaru mereka. Jadi sebelum ni kita tahu bahawa Mazda berkongsi reka bentuk pickup dengan Ford, tapi setelah tamat edah cerai talak 3 mereka dengan Ford, syarikat dari Yokohama ini sudah pun menjalinkan hubungan dengan Isuzu dan pickup kali ini dibina atas platform yang dikongsi dengan Isuzu D-Max. Sebenarnya ini satu perkembangan yang bagus kerana D-Max dan enjin diesel Isuzu terkenal dengan kelasakan dan ketahanan mereka. Kami rasalah inilah pickup yang paling handsome sekali di pasaran dunia pada buat masa sekarang ni kerana ia dilahirkan dengan DNA reka bentuk Mazda iaitu kodo soul of motion yang sangat kuat terutama di bahagian muka. Tak sangka kerana lazimnya apabila syarikat berkongsi platform untuk pick up lah, perubahan reka bentuk itu sebenarnya sangat terhad kepada lampu, bumper dan grill. Tapi kali ini Mazda tak kedekut dan berbelanja mewah dengan menukar panel depan, bonet, bukaan lampu dan bumper. Pendek kata habis semua ditukarnya di bahagian depan. Panel belakang juga ditukar dan secara keseluruhannya ini memang jelas sebuah Mazda dan hampir tiada kesan peninggalan sentuhan daripada Isuzu yang mudah untuk kita kenali, kecuali mungkin lakaran bumbung dan bungkaan tingkap dan maybe dimensi produk itu sendiri. Model ini bakal memasuki pasaran buat kali pertama di pasaran Australia pada penghujung tahun ini. Semua gambar yang anda lihat di sini adalah berdasarkan pada model yang akan ditawarkan di Australia inilah. Jelas reka bentuk kabin juga telah diberi sentuhan Mazda dan ia telah menghasilkan satu suasana yang agak mewah dan elegan. BT50 ditawarkan di Australia dengan enjin 3 liter diesel yang menjana 190 PS dan 450 Nm torque, sama enjin dengan yang dalam D-Max. Kami tak pasti bila ia akan tiba di Malaysia, tapi rasanya lah ia akan tiba kerana Bermas Motors yang menjadi pengedar tunggal Mazda di negara ini, dia yang menghantar siaran media mengenai pengenalan produk secara global ini. Jarang local distributor hantar global punya press release. Kalau di Malaysia, Toyota akan melancarkan RAV4. Di Jepun, mereka melancarkan model Harrier terbaru yang juga berkongsi platform dengan RAV4 dan Camry. Jadi SUV bandar ni memang popular di Malaysia, sebenarnya banyak kita tengok, tapi selalunya dimasuki melalui grey import atau parallel import. Dan kini ia telah dikemas kini dengan reka bentuk yang lebih kemas, yang lebih kohesif dan lebih elegan sekali. Saya rasa model baru ni memang jauh lebih cantik lah. Benda-benda yang macam pada saya lah, mata saya agak pelik sikit tu, lampu belakang yang terjojol tu dah digantikan dengan reka bentuk yang lebih tirus dan bergaya, dan begitu juga dengan mukanya yang kini lebih segak lah. Reka bentuk kabin juga kelihatan lebih ranggi dan lebih kemas. Pencirian kemasan Harrier kali ini lebih teratur dan sedap dipandang tanpa menggunakan trik-trik reka bentuk seperti lekuk-lekuk yang pelik-pelik di bahagian sisi dan bahagian depan.
Tak banyak maklumat yang ditawarkan oleh Toyota mengenai Harrier baru ini, cuma kita diberitahu ia datang dengan bumbung panorama yang boleh digelapkan secara elektrokromatik. Ia juga dilengkapi dengan cermin belakang digital yang boleh merakam pandangan pemandu. Jadi macam ada rear dashcam lah. Dan bukan cermin, betul lah, dia sebenarnya sebuah skrin paparan daripada kamera belakang. Ia datang dengan pelbagai warna pilihan dan juga warna kabin juga ada 3 pilihan. Toyota menjangkakan kadar jualan sebanyak 3,100 unit sebulan di Jepun dan mereka menawarkan pakej leasing ataupun sewaan jangka panjang yang berharga lebih kurang 54,000 yen sebulan selama 7 tahun ataupun sekitar lebih kurang 2,160 ringgit sebulan selama 7 tahun lah untuk kita. Program sewaan ini digelar Kinto One Beloved Car Program. Biasalah Jepun kan, macam-macam nama menarik diberikan. Ini pula berita teknologi dari Mercedes-Benz yang kini menawarkan sistem turbo berkuasa elektrik yang mampu mengurangkan masalah kelewatan tindak balas turbo ataupun turbo lag yang memerlukan isi padu exhaust yang mencukupi untuk mengilas turbine bagi memacu pemampat. Sistem yang dibangunkan bersama dengan Garrett Motion ini akan digunakan dalam model AMG untuk meningkatkan prestasi. Motor elektrik yang berukuran 4 cm tebal berada di antara turbine dan pemampat dan ia akan dikerah untuk memancu pemampat bila pemandu membuka pendikit pada kelajuan enjin yang rendah. Pasal bila kelajuan enjin itu rendah, dia belum menjana isi padu exhaust yang mencukupi untuk memutarkan turbine. Motor yang boleh memacu pemampat pada kelajuan 170,000 RPM ini dikawal oleh sistem elektrik 48 volt. Jadi setengah kereta-kereta Mercedes sudah pun menggunakan sistem 48 volt. Mercedes AMG tidak menyatakan pula bila teknologi ini akan muncul dalam model yang dipasarkan ataupun model mana yang bakal menerimanya dulu. Sementara itu, kumpulan otomotif Hyundai pula memperkenalkan teknologi pump hubber ataupun heat pump untuk kenderaan elektrik mereka. Ini dijangka akan dapat meningkatkan julat pemanduan dengan mengurangkan penggunaan bateri untuk sistem kawalan suhu kabin. Seperti yang kita tahu, kereta elektrik ini menjana haba berlebihan di bahagian bateri dan juga motor lah. Sebab itu kebanyakan kereta elektrik mempunyai sistem penyejukan untuk bateri terutamanya dan juga motor. Manakala kabin pula kadang-kadang memerlukan haba. Ini terutamanya pada mereka yang tinggal di kawasan iklim empat musim lah. Sistem pump hubber yang inovatif ini juga digunakan oleh syarikat kenderaan elektrik tersohor iaitu Tesla dan ia dipercayai telah berjaya membantu syarikat daripada Fremont ini untuk meningkatkan julat pemanduan kenderaan mereka tanpa menambah kapasiti bateri. Kita tengok model Y mempunyai julat lebih pada model 3 dan model S pun baru-baru ini telah meningkat kepada 402 batu jarak julat pemanduannya tanpa perubahan sebarang perubahan pada bateri, hanya perubahan kepada beberapa sistem seperti sistem pump hubber ni. Sistem ini sangat diperlukan oleh mereka yang tinggal di kawasan bersuhu sejuk lah, kerana suhu yang rendah memberi impak negatif kepada keupayaan bateri. Di Malaysia ni tak ada guna sangatlah sistem heat pump ni. Menurut Hyundai Kia, sistem terkini heat pump ini yang menggunakan cecair untuk pengawalan suhu bateri dikatakan telah berjaya menggandakan julat pemanduan kenderaan elektrik generasi terkini berbanding dengan produk generasi pertama. Sebelum ini Hyundai menggunakan sistem penyejukan udara lah untuk bateri dan resistive heating atau pemanasan resistif untuk kabin. Okey, lagi teknologi kereta elektrik ini daripada Audi pula. Audi menawarkan penambahbaikan kepada sistem aerodinamik model e-tron S dan ini adalah sebahagian daripada usaha mereka untuk meningkatkan julat pemanduan produk elektrik dari Ingolstadt. Ni macam-macam lagi lah yang melibatkan other kinds of aerodynamic improvement dan juga rolling resistance tire dan all sorts of efficiencies yang diorang cuba capaikan pada bateri dan juga sistem motor. Penambahbaikan kali ini nampak macam kecil lah, yang melibatkan pengaliran udara di sekitar kemasan lubang roda ataupun wheel arch punya trim. Pengawalan udara pada bahagian ini telah berjaya mengurangkan pusaran angin yang terhasil akibat permukaan tidak sekata yang diakibatkan oleh tayar dan reka bentuk roda lah. Pasal bentuk roda dan tayar tu dia memang tak aerodinamik. Penggunaan laluan udara ini telah berjaya menjana aliran udara yang lebih kemas di sekitar roda dan ini mengakibatkan pengurangan angin putar di sekeliling badan kenderaan sampai ke belakang dia kurang, the turbulence. Ini menghasilkan aliran yang lebih lekat pada badan kereta. Jadi ini bila angin itu, udara itu mengalir dengan lebih kemas dan lekat pada badan kereta, ia memang akan mengurangkan
drag lah, ataupun bila you improve the laminar flow akan reduce the drag. Sistem baru ini digandingkan dengan kawalan udara melalui bumper dan juga kawalan bawah kenderaan yang kemas, jadi dia ada lubang-lubang angin kat depan tu, boleh buka dan tutup lah untuk cooling sebagainya. Jadi akan menambahkan efisiensi lah. Menurut Audi, sistem ini telah berjaya menurunkan koefisien rintangan udara ataupun drag coefficient kepada 0.26. Ini satu angka yang sangat baik untuk sebuah kenderaan yang besar dan macam SUV ni, dan tidak kelihatan aerodinamik. Sistem ini juga dilengkapi dengan kamera pandangan sisi yang menggantikan cermin yang lebih besar. Jadi side mirror dah tukar jadi kamera lebih kecil. Ini membantulah. Sistem baru ini memerlukan kemasan lubang roda ditambah tebal ataupun wheel arch trim yang lebih tebal lah, sebanyak 23 mm, tambahan lebih kurang 0.9 inci. Ini menjana tirai udara yang tidak sebagai penghadang kepada roda, dan inilah yang membantu mengemaskan lagi aliran udara. Okey, terakhir sekali ini kita ada kemas kini sedikit mengenai berita SsangYong yang dalam keadaan keuangan yang sangat tenat sekarang. Menurut berita dari Korea, SsangYong telah mengalami kerugian $232 juta pada tahun lepas, dan sekarang ni mereka sedang menanggung beban hutang setinggi 775% daripada nilai syarikat. 7 kali ganda lebih, hampir 8 kali ganda hutang daripada nilai aset syarikat. Keadaan rugi berterusan SsangYong ni menjadi lebih tenat lagi apabila dunia dilanda kemelut kesihatan lah, yang mengakibatkan kemelesetan ekonomi global, dan inilah yang menjadi rasanya pendorong utama untuk Mahindra menjual pegangan 75% saham dalam SsangYong. Rasanya Mahindra ni kaget lah dengan hutang yang lebih $200 juta yang perlu dibayar tahun ini perlu dibayar. Dan dalam bulan Julai saja SsangYong berhadapan dengan pembayaran sebanyak sekitar 90 bilion won ataupun lebih kurang $75 juta kepada Korean Development Bank. Mana nak cekau ni. Pada mulanya SsangYong ingat dia boleh dapatlah lebih kurang 200 bilion won daripada dana 40 trilion won yang ditawarkan oleh kerajaan Korea bagi membantu syarikat yang menghadapi masalah akibat daripada pandemik yang menjerut dunia. Tapi nampaknya mereka diberitahu bahawa SsangYong tidak layak untuk menerima dana bantuan ini kerana ianya khusus untuk syarikat yang menghadapi masalah akibat daripada pandemik. Manakala SsangYong ni pula masalah dia telah bermula lebih awal daripada pandemik, jadi mereka tidak layak. Beribu-ribu syarikat lah, beribu-ribu orang termasuk 5,000 pekerja SsangYong berhadapan risiko kehilangan punca pendapatan. Jadi SsangYong ni dia memerlukan bukan saja duit daripada kerajaan lah, memerlukan rakan kongsi yang mampu memberikan suntikan dana dan teknologi dan juga tenaga pengurusan untuk memastikan kelangsungan syarikat tersebut. SsangYong ni pernah dijual di Malaysia, tapi masa hujung 1990-an tu agak popular juga, tapi prestasi mereka merosot setelah krisis keuangan Asia pada 1998 dan akhirnya keluar daripada pasaran Malaysia pada awal dekad 2000. Okey, setakat itu saja berita kita kali ini. Harap kalau awak suka, tolong tekan butang like, dan kalau bermanfaat, kongsikan dengan kawan-kawan, dan kalau kali pertama, tolong tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Jangan lupa kita ada chapters yang kita boleh gunakan untuk pilih mana nak tengok, dan juga pukul 10.45 sekarang ada berita ataupun pandu uji pendek dengan RAV4. Jangan lupa. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.